Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sains. Walaupun dengan kaedah yang berbeza, akibat daripada penutupan sekolah, jadi kita terpaksalah belajar pada hari ini secara dalam talian saja. Walau bagaimanapun, saya harap semua dapat mengikuti proses PDPR ni, walaupun anda berada di rumah. Jadi hari ini kita akan sambung sedikit pembelajaran kita yang lepas. Jadi kalau yang lepas tu kita dah belajar berkaitan dengan mutasi, dah selesai dengan mutasi, jenis-jenis mutasi. Jadi kita ada mutasi kromosom dan juga mutasi jin. Jadi hari ini kita akan sambung sikit kepada faktor-faktor yang boleh menyebabkan mutasi tersebut dan beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Gangguan jin, bukan jin yang nak kena ruqyah tu, masalah pada susunan genetik kita tu. Jadi kita tengok apa contoh penyakit-penyakitnya. Saya ulang semula mutasi jin yang lepas. Terjadi apabila berlaku pada jin kita tu secara spontan, ataupun secara tiba-tiba tanpa sebab, dan tak boleh dan ia boleh diwarisi. Berbeza dengan mutasi kromosom. Mutasi kromosom tidak boleh diwarisi. Bagi mutasi jin, ianya boleh diwarisi. Contoh albino, buta warna, hemofilia, anemia sel sabit dan juga thalassemia. Nanti kita akan tengoklah satu persatu jenis penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama, buta warna. Jadi orang yang mengidap buta warna ni tidak dapat membezakan antara warna merah dan warna hijau. Dikawal oleh kromosom seks X. Jadi dikenali sebagai penyakit gangguan baka, sebab ia boleh diturunkan melalui kromosom seks X. Dan kebanyakan yang pengidap penyakit buta warna ni adalah lelaki, manakala perempuan lebih kepada pembawa. Yang kedua, hemofilia. Masalah berlaku kepada pesakit ni adalah darah lambat membeku, dan jika dia mengalami kecederaan yang agak parah, bila darah lambat membeku, dia boleh mengalami kehilangan darah yang banyak. Ini dua gambar rajah yang menunjukkan kesan akibat buta warna dan hemofilia. Bila buta warna, dia tak boleh membezakan warna merah dan hijau. Jadi kalau diuji dengan ujian rabun warna ataupun buta warna ni, biasanya individu tersebut tidak dapat menjelaskan ataupun menyebut nombor yang kelihatan pada gambar tersebut. Yang kedua adalah hemofilia. Oleh kerana ia adalah penyakit bawaan baka ataupun kromosom seks X, maka ia boleh diturunkan kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat pada rajah ni, perkahwinan antara bapa tu yang tiada hemofilia tapi emaknya ada hemofilia, pembawa hemofilia, maka kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki yang bebas daripada hemofilia adalah 1, anak perempuan pembawa hemofilia 1, anak lelaki penghidap hemofilia 1, dan anak perempuan yang bebas daripada hemofilia 1. Itu kebarangkalian jika perkahwinan tu di antara pasangan bapa tu yang tiada hemofilia, manakala emaknya pembawa hemofilia. Dan buta warna pun sama, oleh kerana dia terangkai seks, maka dia boleh diturunkan kepada anak-anak. Dan kebanyakan lelaki yang akan jadi penghidap, kebanyakan lelaki jadi penghidap buta warna.
Okey, seterusnya penyakit albino. Albino ni berlaku apabila jin autosom yang mengawal warna kulit tu mengalami kerosakan akibat mutasi. Okey, jadi bila tiada jin autosom yang mengawal warna ni, maka pigmen melanin yang memberikan warna kulit tu, dia akan menyebabkan tiada warna kulit dihasilkan, yang akan menyebabkan warna kulit kita putih. Bukan saja warna kulit, warna rambut pun putih daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Okey, yang seterusnya anemia sel sabit. Ini akan menyebabkan sel darah merah akan menjadi bentuk sabit. Menjadi bentuk sabit. Bila bentuknya tak normal, bentuk sabit ni tak normal, akan menyebabkan pengangkutan oksigen tadi tidak cekap. Jadi kandungan oksigen dalam darah kita akan rendah. Itu yang menyebabkan seseorang yang mengidap anemia sel sabit ni, dia akan menjadi individu yang cepat penat, lemah, sebab oksigen tak cukup dalam badan dia. Okey, ni mutasi jin untuk albino, walaupun dia berkulit hitam, tapi dia kulitnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua putih, walaupun dia adalah Afrika, sebab dia penghidap albino. Manakala anemia sel sabit, bentuk sel darah merah tu seperti sabit, jadi dia tidak dapat mengangkut oksigen dengan cekap. Okey, seterusnya thalassemia. Okey, thalassemia ni berlaku apabila jin yang mengawal penghasilan hemoglobin tadi, dia mengalami mutasi. Mutasi. Jadi bila dia bermutasi, hemoglobin ni adalah komponen dalam darah tu. Jadi bila ia tak dapat nak dihasilkan, sel darah kita tu menjadi lebih kecil, dan seterusnya jangka hayat dia lebih pendek. Jadi darah tu tak boleh bertahan lama, menyebabkan belum sampai masa darah tu expired, dia dah expired, jadi kita akan mengalami kekurangan darah yang teruk. Okey, gambar aja yang pertama ni menunjukkan situasi apabila ibunya normal, bapanya pembawa thalassemia. Jadi kemungkinan akan mendapat anak yang normal ada 2, dan kebarangkalian untuk mendapat anak yang pembawa pun 2. Okey, situasi kedua apabila ibu pembawa, bapa pun pembawa. Jadi kebarangkalian untuk mendapat anak yang normal 1, anak yang pembawa 2, dan anak yang penghidap thalassemia 1. Okey, situasi ketiga apabila ibunya pengidap thalassemia, bapanya pembawa jin thalassemia. Jadi kebarangkalian untuk mendapat anak yang pembawa 2, anak yang penghidap pun 2. Dan seterusnya situasi keempat apabila bapa dan ibunya kedua-duanya adalah thalassemia. Jadi kalau kedua-duanya thalassemia, kebarangkalian untuk mendapat anak yang normal tiada. Semua anak yang dilahirkan kebarangkaliannya adalah penghidap thalassemia. Yang ni tak kira jantina sebab dia bukan jin terangkai seks. Okey, jadi apa faktor-faktor yang menyebabkan mutasi-mutasi tu, mutasi kromosom dan juga mutasi jin ni? Okey, ia berlaku, mungkin yang pertama boleh berlaku secara semula jadi, spontan, tiba-tiba saja. Yang kedua, kehamilan lewat usia. Sebab tu ibu-ibu bila dia hamil pada usia lebih 40, dia perlu mendapatkan rawatan yang lebih orang kata lebih kerap pemeriksaannya, supaya
dapat dikesan jika ada sebarang kecacatan pada kandungan. Sebab risiko untuk mendapat anak yang cacat apabila kehamilan tu di usia yang lanjut lebih tinggi berbanding pada usia yang lebih muda. Okey, kemudian terdedah kepada sinaran-sinaran radioaktif seperti gamma, beta ataupun alfa. Boleh menggalakkan ataupun menyebabkan mutasi berlaku. Seterusnya, gelombang radio berfrekuensi tinggi seperti sinar X dan sinaran ultra ungu. Jadi kalau sebab tu untuk buat X-ray, jika ibu-ibu yang hamil dia ada tempoh masa yang boleh dengan yang tak boleh. Sebab untuk mengelakkan risiko berlaku mutasi pada bayi dalam kandungan. Begitu juga dengan sinaran ultra ungu. Kalau sekarang ni kita sibuk dengan masalah penipisan lapisan ozon. Kesan penipisan lapisan ozon ni boleh menyebabkan lebih banyak sinaran ultra ungu sampai ke bumi. Jadi apabila kita terdedah kepada sinaran ultra ungu yang tinggi, ia boleh menyebabkan kita terdedah kepada risiko untuk mendapat kanser kulit. Yang ni kerana berlaku mutasi pada sel-sel kulit kita tu. Dan akhir sekali, bahan kimia bertoksik. Yang ni termasuklah asap rokok. Sebab dalam asap rokok ni ada beribu-ribu jenis bahan kimia. Dan juga bahan-bahan kimia yang bersifat karsinogen, iaitu ejen yang boleh menyebabkan kanser. Yang ni dia sebenarnya terdapat banyak di sekitar kita. Okey, seterusnya kita sambung pula kepada penyakit-penyakit gangguan jin. Yang tadi kita ada sentuh sikit. Jadi yang ni kita cerita dengan lebih lanjut. Okey, jadi kalau jin tersebut terletak, kebanyakan jin terletak pada kromosom autosom, tapi ada juga setengah jin yang jin ataupun trait tadi dia terangkai pada kromosom seks. Jadi yang tu kita panggil sebagai jin terangkai seks. Mungkin jin tersebut berada pada kromosom X. Jadi kita panggil jin terangkai seks. Contohnya kalau penyakit hemofilia tadi, tu jin terangkai seks pada kromosom X. Jadi apabila ibu membawa jin penyakit hemofilia ni, maka jin tersebut boleh diturunkan kepada anak-anaknya. Okey, jadi bagaimana penyakit ni boleh diturunkan? Oleh kerana ia adalah jin alel resesif. Alel resesif ni maknanya alel yang lemah. Jadi alel yang lemah dia tak akan tunjukkan cirinya jika dia ada pasangan alel yang dominan. Sebab tu kalau perempuan kalau ibunya pembawa, kahwin bapanya tu normal, jadi kemungkinan untuk mendapat anak perempuan yang penghidap hemofilia adalah tak adalah, tak ada kebarangkalian. Tapi dia boleh mendapat anak perempuan yang pembawa, sebab alel dominan mungkin dapat daripada bapa, alel resesif dapat daripada ibu. Jadi masih ada lagi alel dominan. Jadi ciri hemofilia tu tidak akan menunjukkan dirinya. Tapi jika dapat anak lelaki, bapa normal, bapa normal, emak pembawa, jadi kemungkinan untuk mendapat anak yang penghidap hemofilia tu adalah tinggi. Sebab bila jin ataupun alel resesif tadi bergabung dengan alel resesif pada kromosom X bergabung dengan kromosom Y, maka tiada alel dominan di situ.
Jadi bila tiada alel dominan, maka alel resesif hemofilia tu akan memunculkan dirinya. Ini gambar yang saya ceritalah tadi, berkaitan dengan kalau bapa, gambar raja pertama, bapa pembawa, bapa penghidap, mak normal. Jadi anaknya kebarangkalian dapat dua kebarangkalian yang lelaki normal, dua kebarangkalian anak perempuan pembawa. Manakala gambar rajah yang kedua, bapa bukan hemofilia, bapa bukan hemofilia, emaknya adalah pembawa. Jadi kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki yang normal 1, anak perempuan yang pembawa hemofilia 1, anak lelaki penghidap hemofilia 1, dan anak perempuan yang normal 1. Itu kebarangkalian dia. Jadi bagaimana boleh dikesan dengan teknologi yang canggih sekarang ni, apabila dibuat pemeriksaan, perkembangan bayi tersebut tidak mengikut pola yang normal, maka kajian lanjut boleh dilakukan. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jin ni boleh dikesan sewaktu bayi dalam kandungan lagi. Kaedah pertama yang boleh digunakan adalah amniocentesis, dan yang kedua adalah karyotip. Jadi apa tu kaedah amniocentesis? Yang ni semasa kandungan tu pada minggu ke-15 hingga ke-20. Apabila dikesan ketidaknormalan ataupun keabnormalan sel fetus, ataupun perkembangan bayi fetus dalam kandungan tu tidak normal, maka ujian cecair ataupun bendalir amnion ni akan dilakukan. Jadi akan disuntik jarum ke dalam bahagian abdomen ibu tadi sampai ke uterus, dan bendalir amnion yang terdapat dalam uterus tadi mengandungi sel-sel fetus akan disedut keluar. Dan bendalir tadi akan diemparkan untuk memisahkan sel-sel dengan bahan-bahan yang lain yang terdapat dalam bendalir tersebut, dan akan diuji menggunakan kaedah karyotip. Ini menunjukkan bendalir amniotik tadi disedut keluar, kemudian diemparkan, dipusingkan pada kelajuan yang tinggi supaya dapat dipisahkan bahan-bahan yang terdapat dalam bendalir tersebut. Kemudian apabila dapat dipisahkan bahan-bahan yang lain, dia akan ambil sel fetus yang terdapat dalam bendalir tersebut dan diuji dengan ujian karyotip, supaya dapat dilihat susunan kromosom di dalam sel fetus tersebut, supaya dapat dikesan ketidaknormalan ataupun keabnormalannya. Seterusnya kita tengok kaedah karyotip tadi. Kita dah tahu sel daripada fetus tadi kita dah perolehi melalui kaedah amniotik. Seterusnya proses lain akan dilakukan supaya sel-sel tadi boleh bermitosis, supaya kita boleh mendapatkan bilangan sel yang mencukupi. Dan apabila dia akan bermitosis sehingga peringkat metafasa, supaya kita mendapat kromosom yang lebih jelas. Dan dibiarkan selama 2-3 hari, dan selepas tu proses
mitosis tadi dihentikan. Dihentikan sehingga peringkat metafasa. Kemudian sel tadi diemparkan, dipusingkan lagi sekali supaya lebih pekat. Kemudian dipindahkan ke tempat yang lain dan diwarnakan. Sel tadi diwarnakan supaya kromosomnya lebih jelas kelihatan, dan seterusnya diperhatikan di bawah mikroskop untuk diambil gambarnya. Dan gambar susunan kromosom tadi akan dipotong dan disusun untuk membentuk karyotip. Jadi apabila disusun, barulah dapat melihat ketidaknormalan ataupun keabnormalan pada kromosom yang terlibat. Jadi barulah pakar dapat menentukan jenis penyakit jin yang dihidapi oleh fetus tersebut sebelum fetus tadi lahir. Jadi ibu bapa penjaganya dah dapat buat persiapan awal sebab dah tahu jangkaannya apa penyakit yang dihidapi oleh fetus tersebut. Jadi ini adalah contoh penyakit-penyakit yang boleh dikesan melalui kaedah karyotip tersebut. Termasuklah sindrom Down. Jadi apabila karyotip ni ataupun kromosom telah disusun, maka dapatlah diperhatikan di situ terdapat keabnormalan pada kromosom pasangan ke-21, di mana di situ ada 3 kromosom. Jadi kalau keadaan macam tu, pakar boleh tentukan fetus tu mengidap masalah Down syndrome. Ini selepas berlaku proses persenyawaan, maka kita akan dapat 23 pasang kromosom ataupun 46 kromosom. Jadi tadi cecair amniotik daripada uterus akan disedut keluar, kemudian diemparkan supaya dapat memisahkan sel fetus dengan bahan-bahan yang lain. Jadi sel-sel tadi akan dibiarkan supaya dia dapat kromosomnya dapat berkembang pada peringkat metafasa. Kemudian gambarnya diambil, kemudian gambarnya tu dipotong-potong untuk menyusun karyotip. Jadi susunan karyotip itu dapatlah memberi gambaran yang jelas jika ada sebarang ketidaknormalan pada kromosom. Jadi itulah kelebihan teknologi moden sekarang ni. Penyakit tu dapat dikesan. Sebelum penyakit dapat dikesan sebelum bayi itu dilahirkan. Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Sedikit ulangan berkaitan dengan mutasi jin, dan kemudian kita masuk kepada penyakit bawaan jin tadi ataupun bawaan genetik, dan juga cara untuk mengesannya. Jadi insyaAllah lah, jika tak faham boleh ulang balik video ni, kalau tak pun boleh terus tanya pada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang.